Assalamualaikum Cik Fina. Waalaikumsalam, Cik Sofia. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Cik Sofia macam Amboi, mana? berseri lah. Berseri lah pakai tudung warna putih. Apa, hari tu saya hanya edarkan borang inventory pekerjaan CIDIC tu, tapi kita belum berkenalan secara rapat lagi kan. Kalau boleh hari ni sebelum kita mulakan sesi, kalau boleh saya naklah Cik Fina perkenalkan diri Cik Fina secara lebih dekat lagi lah. Tapi sebelum tu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Sofia binti Ahmad Ramzi, seorang kaunselor pelatih. Cik Fina boleh panggil saya Sofia lah, Cik Sofia. Pun dah memadai. Okey, boleh tak Cik Fina perkenalkan diri, asal mana, anak keberapa, nak panggil apa, boleh tak? Boleh. Nama saya Nur Syafina binti Jamali. Saya berasal daripada Kulai, Johor. Dan saya mempunyai 5 orang adik-beradik dan saya merupakan anak keempat. Sekarang saya sedang sambung belajar dalam bidang ijazah sarjana muda dalam bidang kaunseling, iaitu di UUM. Anak keempat rupanya. Okey, jadi macam yang hari tu saya dah bagi dah kan profil inventory pekerjaan CD tu, sebab Cik Fina cakap nak teroka minat kerjaya kan. Macam mana jawab dah? Ada? Dah jawab? Dah jawab dah. Okey, bagus. Okey, saya ulang. Profil inventory pekerjaan SIDIC ni sebenarnya satu soal selidik untuk Cik Syafina meneroka minat pekerjaan dan juga personaliti yang sesuai dengan sesuatu pekerjaan tu. So orang kata apa sedikit sebanyak lepas Cik Fina jawab ni, mungkin Cik Fina boleh nampak lagi hala 7 pekerjaan Cik Fina. Okey? Okey. Lepas Cik Fina jawab tu, rasa macam mana? Banyak tak elemen yang kena dengan diri? Lepas saya jawab tu banyak jugalah, tapi dia banyak kepada peringkat sederhana. Dan saya ada juga ada 6 skop di bawah peringkat yang tinggi, di mana ia merujuk kepada altruisme, autonomi, kreatif, organisasi, keuntungan, masa lapang dan juga kepelbagaian. Berdasarkan apa yang saya jawab tu, nilai yang tertinggi yang saya dapat adalah di bahagian keuntungan. Keuntungan. Yang kedua yang tinggi? Yang kedua yang tinggi adalah bahagian autonomi dan juga kejayaan. Autonomi dan kreatif. Sorry Cik Sofia. Autonomi dan kreatif. Okey Cik Fina, sebenarnya daripada setiap elemen ni dia ada ciri-ciri dia sendiri. Maksudnya daripada 4 personality yang mendominasi personality Cik Fina ni, maksudnya akan ada satu kejayaan yang sesuai dengan diri. Mungkin lepas kita explain, lepas kita teroka apa maksud daripada skor-skor yang tinggi ni, Cik Syafina mungkin boleh nampak, sebenarnya aku minat kejayaan ni, aku minat kejayaan ni. Okey, boleh kita mulakan? Boleh Cik Sofia. Boleh kita mulakan ya? Okey. Okey Cik Fina, jadi setelah yang Cik Fina beritahu tadi, keuntungan yang paling tinggi kan? Keuntungan yang paling tinggi. Yang kedua, kreatif dan autonomi. Kreatif dan autonomi. Okey. Okey, jadi setelah Cik Fina jawab inventory pekerjaan SIDIC tu, kita akan mula meneroka ataupun kita akan mula, saya akan explain dekat Cik Fina apakah maksud daripada yang Cik Fina dah jawab tu. Okey? Okey, pertama sekali keuntungan. Keuntungan ni macam pekerjaan jenis ni memberi peluang kepada Cik Fina untuk menjadi kaya. Kejayaan jenis ni memberikan faedah ekonomi yang sangat tinggi dan memungkinkan Cik Fina untuk memiliki barang-barang berkualiti tinggi yang Cik Fina inginkan selama ni. Sebagai contoh macam rumah, kereta, pakaian dan juga lain-lain lagi lah. Okey, itu berita baiknya lah. Tapi walau bagaimanapun dalam segi keuntungan ni, Cik Fina perlu sentiasa bersedia untuk menghadapi apa saja risiko yang mungkin Cik Fina akan dapat.
Okey, keuntungan ni mudah saya nak jelaskan macam orang yang berniaga lah. Kiranya daripada hasil daripada soal sidik ni menunjukkan Cik Fina ni macam suka berniaga. Apa pendapat Cik Fina? Rasanya memang suka berniaga ke? Bolehlah sikit-sikit. Saya pernah juga meniaga macam makanan kan kalau time saya free. Manakah sekarang ni saya student lagi, jadi saya tak boleh fokus 100% kat bisnes saya, tapi saya akan gunakan masa yang ada kadang-kadang untuk membuat duit. Contohnya macam saya biasanya saya pernah menjual ayam goreng cheese, kuih badak berendam, lepas tu lagi dade, macam-macam lagi saya pernah buat. Faham. Okey, ni kata apa yang markah paling tinggi lah. Yang kedua pula kita akan tengok. Okey, yang kedua pula yang paling tinggi ialah kreatif. Wah, kreatif ni orangnya. Okey, saya akan terangkan dekat Cik Fina dulu kaitan kreatif ni. Okey, kreatif ni. Okey, pekerjaan jenis ni memerlukan Cik Fina mempunyai banyak idea-idea dan persembahan diri yang unik. Okey, gaya hidup yang individualistik mungkin amat sesuai untuk bidang kerjaya jenis ni. Okey, ketulinan dan juga keaslian dalam mereka cipta adalah dipraktikkan dalam menyelesaikan masalah dan juga dalam menyelenggara kerja. Kebolehan untuk menghasilkan idea-idea baru dan cara mempersembahkannya secara unik dan tersendiri adalah suatu kemestian. Maksudnya, orang yang tinggi dekat bahagian kreatif ni selalunya mungkin Cik Fina mungkin tak sedar sebenarnya Cik Fina ni sebenarnya seorang yang kreatif. Maksudnya mungkin selalu berimajinasi. Bila Cik Fina berimajinasi, Cik Fina boleh menghasilkan sesuatu yang baru. Contohnya kalau lah kata kreatif dengan keuntungan ni kalau kita gabungkan, itu satu benda yang bagus jugalah. Sebab nak jadi seorang usahawan ni dia kena kreatif, dia kena sentiasa fikirkan idea-idea marketing yang orang kata apa, yang boleh menarik minat perhatian orang lain. Tak semua orang boleh fikir macam tu. Orang yang kreatif ni dia lebih boleh menjana idea kan, apa yang kita nak jual, apa yang boleh tarik perhatian. Maksudnya sebenarnya Cik Fina sedar lah Cik Fina ada potensi kreatif ni. Kadang-kadang adalah juga saya sedar sebab saya memang dari tingkatan dari sekolah menengah sampailah ke SPTM, saya memang ambil seni. Seni punya. Lepas tu kan biasa kan bisnes kan dia perlukan untuk mempromosikan barang kan. Jadi kita kena edit gambar supaya dapat menarik perhatian customer supaya beli produk yang kita jual. Jadi kat situ lah saya. Faham? Okey, so kita pergi ke seterusnya lah, yang nombor 3 lah, autonomi. Okey, maksudnya daripada hasil ni yang top 3, yang kemudiannya autonomi lah. Okey, orang yang autonomi ni selalunya dia nak bebas melakukan sesuatu dan membuat keputusan. Maksudnya dia sentiasa nak ada inisiatif dan juga orang jenis autonomi ni dia seorang yang berdikari. Autonomi ni merupakan kebebasan yang sangat merupakan unsur-unsur kebebasan. Dalam pekerjaan ni ialah ada unsur-unsur kebebasan. Maksudnya Cik Fina boleh bebas nak pergi kerja ke, nak balik kerja ke, ikut suka Cik Fina. Dan juga Cik Fina juga bebas nak susun jadual sendiri. Bila nak pergi kerja, bila nak balik, bila nak fikirkan apa yang strategi-strategi untuk pekerjaan tu, semua Cik Fina bebas. Tak perlu waktu yang 8 pagi, balik 5 petang macam orang lain. Mungkin orang macam Cik Fina ni tak suka kot. Orang kita satu masa yang pack, kena buat kerja waktu tu macam tu. Maksudnya tak suka ke? Maksudnya Cik Fina lebih suka buat waktu sendiri ke macam mana? Saya memang suka buat hal sendiri. Macam saya tak suka terikat dengan peraturan yang ada. Bagus. Daripada prinsip autonomi ni,
Kebebasan dalam membuat keputusan sendiri dan berinisiatif merupakan kunci kejayaan kepada Cik Fina. Okey, daripada hasil penilaian ketiga-tiga ni iaitu autonomi, kreatif dan juga keuntungan, saya percaya Cik Fina ni memang ada potensi yang tinggi kalau kata Cik Fina nak meneroka kerjaya sebagai seorang usahawan. Sebab seorang usahawan yang pertama dia perlu memaintainkan keuntungan kan. Yang kedua dia kena kreatif untuk tarik dia punya audience. Dan yang ketiga, usahawan ni dia ada waktu yang bebas. Bila dia nak, mungkin dia buka kedai, lepas tu biar pekerja handle dulu, dia boleh duduk rumah besar rehat. Okey, bila tengah hari dia dah settle semua kerja kat rumah, mungkin dia baru boleh pergi tengok kedai dia kan macam mana. Itu orang kata apa, contoh usahawan lah. Orang yang tak usahawan ni dia suka waktu yang bebas. Okey, hasil daripada inventory pekerjaan Sidik ni, Kejaya ni, apa pendapat Cik Fina? Maksudnya adakah soal selidik ni dengan diri Cik Fina ni ada kaitan tak? Maksudnya ini ke kejaya yang Cik minat ataupun nak teroka ataupun rasa bukan kejaya yang Cik minat? Berdasarkan apa yang Puan Sofia jelaskan tadi, saya rasa semasa saya menjawab soalan ni, memang saya betul-betul ikut minat saya tentang kerjaya yang saya nak. Jadi berdasarkan penjelasan Cik Sofia ni, saya rasa memang saya punya minat memang cenderung untuk macam menjadi bos, macam arah-arahan, macam tak terikut dengan peraturan. Lepas tu boleh memperoleh keuntungan, lepas tu boleh buat suatu perkara yang kreatif. Saya rasa inventory Sidik ni memang membantu saya untuk mengenal kerjaya saya dengan lebih mendalam. Faham. Selama ni memang bercita-cita nak jadi usahawan ke? Saya pernah juga. Sebelum ni memang saya ada macam bercita-cita nak jadi usahawan, tapi saya macam follow the flow. Follow the flow. Sekarang Cik Syafina ambil jurusan apa? Saya sekarang ambil jurusan counselling. Oh, jurusan counselling. Dianya larilah juga kan daripada inventory pekerjaan Sidik ni. Macam mana Cik Syafina nak ni? Adakah Cik Syafina rasa perlu teruskan dengan apa? Dengan kejaya yang Cik Syafina tengah belajar sekarang, macam tu tak rasa? Saya rasa maybe selepas saya habis belajar ni, saya akan cuba untuk pergi ke kerjaya saya dalam bidang counselling, dan dalam masa yang sama saya boleh buat part time business supaya dapat duit samping kan. Saya rasa saya boleh. Betul. Itulah orang kata kelebihannya jadi usahawan ni. Sebab prinsip autonomi tadi itulah prinsip kebebasan. Dia tak ada waktu yang fix. Tambah pula sekarang kita ada online platform kan. Kadang kita boleh balik daripada kerja office ke apa, kita boleh teruskan online marketing ke apa. Tidak, kerana kita bebas. Macam bila kita nak jadi usahawan tu, kita bebas. Kan? Betul apa yang Cik Sofia kata. Okey, bagaimana dengan persepsi keluarga? Adakah keluarga cakap, Syafina, awak belajar ni, awak kena kerja macam ni lah. Kenapa awak nak jadi usahawan pula? Dah belajar mahal-mahal ni. Macam mana? Ke family jadi supportive? Persepsi keluarga saya, diorang macam tak kisah. Diorang just ikut apa yang saya minat. Sebab kan kalau nak cebur di satu bidang tu kan kita kena ada minat. Kalau tak ada minat, maybe kita takkan bersemangat untuk buat sesuatu kerja tu. Dalam masa yang sama, kakak saya, dia pun ada membuat bisnes sambilan sementara dia kerja. Jadi memang keluarga kami memang 100% sokong lah dengan apa yang dia buat. Sebab dia tak, kan wang sampingan tu kita boleh buat macam-macam kan sebagai duit tepi kalau kita ada kecemasan ke apa ke. Jadi kita boleh gunakan duit yang ada tu tak kisah. Jadi kita tak payah nak menyusahkan keluarga kita. Faham? Tak kisah apa yang saya buat. Faham? Itu suatu orang cakap apa, itu merupakan sokongan yang positif daripada keluarga, daripada kita boleh tengok dari situ kan. Seronok lah kita rasa seronok lah bila kita rasa kita dapat sokongan bila kita nak buat apa-apa.
Okey, seterusnya saya nak tanya, apa perancangan Cik Syafina dalam menuju ke arah kejaya Cik Syafina? Kalau kata nak jadi usahawan, apa perancangan Cik Syafina? Ada perancangan tak? Perancangan, saya pernah terfikir tau, saya nak ada sesuatu bisnes yang menjual pakaian-pakaian muslimah. Tapi tak adalah muslimah sangat, dia macam kalau tengok zaman sekarang pun memang mostly dah ramai yang berhijab kan. Lepas tu Betul? jenis pakaian labuh yang menutup aurat lah, tapi dia tak terlalu muslimah tapi dia nampak moden. Tu cita-cita saya. Saya rasa macam saya rasa kalau melakukan perniagaan tu bolehlah pergi jauh. Kreatif ya. Itulah orang cakap kreatif. Maksudnya daripada inventory ni kita nampak lah Cik Syafina ni sebenarnya memang ada nilai kreatif tu. Kan bila kita tengok, contohnya kita tengok media sosial, kita tak tengok saja-saja. Kita tengok kita dapat idea. Bila kita dapat idea, kita jana idea tu menjadi wang. Itu macam cakap daripada kreatif menjadi keuntungan. Tidak? Betul. Okay, kalau kata tak jadi usahawan, ada tak backup plan lain? Kalau tak jadi usahawan, saya rasa saya nak macam yang kalau tak jadi usahawan, saya akan fokus kat bidang apa yang saya ambil lah. Macam counselling kan. Tak apa, saya ada juga terfikir. Lepas aku dah habis belajar ni, aku nak mohon SPA supaya dalam masa yang sama kan counselling ni kan belum tentu kita dapat kan. Jadi saya nak mohon SPA. Lepas tu saya nak ceburi bidang dalam perkhidmatan awam tu, kan macam-macam banyak aspek dalam bidang SPA kan. Jadi saya rasa itu juga boleh bantu saya untuk saya ceburi dalam sesuatu kejayaan. Okey, faham? Maksudnya Cik Syafina ni baguslah dah ada wawasan, dah ada perancangan jangka panjang apa yang Cik Syafina nak buat. Maksudnya Cik Syafina tahu apa yang Cik Syafina nak. Benda tu mudahlah bila kita tahu apa yang kita nak, kita boleh merancang dengan lebih baik. Kita orang kata apa, kita boleh susun dengan lebih jelas. Membuat perancangan ni tak salah. Tidak, at least kita tahu apa yang kita nak and kalau tak dapat apa backup plan kita. Betul. Okay, bagus Cik Syafina. Cik Syafina seterusnya, okay. Maksudnya apa? Okay, soalan kedua saya, seterusnya saya, kejaya. Tadi Cik Syafina bagi dua option kan? Usahawan dengan kaunselor. Okay, di antara usahawan dengan kaunselor, Cik Syafina sebenar-benarnya yang mana yang betul-betul dekat hati? Saya rasa usahawan. Usahawan. Oh, okay. Sebab mungkin rasa personality lebih masuk kot dengan kejaya tu. Lepas tu kalau tengok zaman sekarang pun memang ramai sangat yang buat bisnes kan. Jadi saya rasa macam termotivasi dengan pencapaian yang diorang buat. Betul, ramai generasi muda sekarang ni banyak yang menceburi diri dalam bidang bisnes ni. Ramai yang berjaya. Tidak? Betul, tak kira umur. Masing-masing dah mulakan bisnes. Ada juga yang buat bisnes dari sekolah. Macam-macam diorang dapat. Okay, faham? Orang cakap apa? Orang cakap macam bila Cik Syafina ni kreatif, maybe Cik Syafina boleh create something yang usahawan lain tak pernah create lagi. Contohnya macam apa-apalah nasi lemak segera ke, mungkin dah ada tapi orang kata pasaran dekat Malaysia ni tak menjual lagi tau benda-benda segera ni. Tapi dekat Jepun ke apa, banyak makanan-makanan segera mereka kan. Sedangkan orang kata apa, banyaklah makanan-makanan segera kan. Tapi dekat Malaysia ni ada tapi tak menyeluruh lagi. Ataupun Cik Syafina boleh lah kita menggunakan kekreatifan tu untuk design apa-apa dan boleh mendapatkan keuntungan. Okay, di akhir sesi ni ada apa-apa ke Cik Syafina nak tambah?
Rasanya tak ada kot. Tak ada apa-apa ah. Okey, itu sajalah kot setakat ini. Masa pun dah mencukupi. Okey, sebelum saya tamatkan sesi, saya nak tanya, apa perasaan Cik Syafina ini? Rasanya lepas jawab inventory pekerjaan sidik ni, Cik Syafina rasa macam mana? Saya rasa lega. Lepas tu memang dengan penerangan yang Puan Sofia bagi pun memang jelas-jelas memang saya minat dalam bidang usahawan tu. Mana ia melibatkan kreatif, keuntungan dan juga autonomi. Dan saya memang setuju sangat dengan inventory pekerjaan ni sebab dia boleh bantu saya untuk kenal kerjaya saya dan dalam masa yang sama saya akan cuba untuk capai apa yang saya nak. Okey. Faham. Okey, rasanya nak sambung sesi kedua tak rasanya seterusnya? Kotlah Cik Syafina rasa lepas ni nak tanya apa-apa ke kemusykilan ke, nak buat plan ke apa ke? Boleh juga. Nanti saya bagi tahu Cik Sofia balik untuk adakan sesi pada bila. Boleh, nanti kita arrange lah waktu, tarikh apabila, ikut kesesuaian waktu Cik Syafina dan juga waktu saya. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sebab sudi bersesi dengan saya. Terima kasih Cik Sofia. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga diri. Bye, take care.